Baik, kita simpulkan semula apa yang kamu belajar hari ini. Jadi ada 3 perkara yang kamu belajar hari ini, iaitu kita ulang semula persamaan linear dua pemboleh ubah sebab cikgu tengok masih lagi kamu tak kuasai. Jadi kalau persamaan mesti ada simbol sama dengan, okey. Dan kalau persamaan linear dua pemboleh ubah jadi mesti ada dua huruf berbeza. Sebagai contoh x tambah y sama dengan 5. Jadi huruf ni berbeza. Kalau Y tambah Y, dia ada dua huruf tapi dia tak sama. Dia sama. Ini adalah persamaan linear satu je pun boleh ubah. Jadi dia mesti ada dua huruf yang berbeza. Dan setiap huruf yang berbeza itu mestilah berkuasa satu. Jadi X ni kuasa satu, Y ni kuasa satu sama dengan 5. Okey, mesti berkuasa satu. Itu adalah persamaan linear dua pemboleh ubah. Ini adalah yang pertama. Perkara pertama yang kamu belajar pada hari ini. Jadi kita nak tengok, kita nak kena pasti sama ada persamaan di bawah adalah persamaan linear dua pemboleh ubah. Jadi semua dia sama dengan. Jadi dia adalah persamaan. Okey, sama ada dia persamaan linear dua pemboleh ubah, kita kena semak. P dan Q. Ada huruf yang berbeza. Huruf P dan Q. Dan setiap huruf ni kuasa satu. Okey, tak ada kuasa lebih daripada satu. Ini adalah persamaan linear dua pemboleh ubah. B, 5M kuasa 2 lebih pada 1. Jadi ini bukan persamaan linear dua pemboleh ubah. 8X sama dengan 3Y tolak 2. 2 pemboleh ubah berkuasa 1. Okey, persamaan linear dua pemboleh ubah. 7 tambah 9H sama dengan 2H. Okey. Sama huruf. Bukan persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey. Dia nak 2. Jadi pemboleh ubah dia kena berbeza. 3H sama dengan K per 2. Pemboleh ubah yang berbeza. Huruf yang berbeza. Okey. Kuasa 1 keduanya. Dan dia adalah persamaan 5 2 pemboleh ubah. 1 per Q tambah Q sama dengan 9. Jadi ini bukan persamaan linear dua pemboleh ubah. Baik, yang kedua, kamu belajar cara menulis persamaan linear dua pemboleh ubah. Cikgu nak bincangkan dua cara. Pertama, kamu faham situasi dan keluarkan faham situasi dan operasi situasi. Contoh, jumlah maksudnya tambah. Dua nombor X dan Y telah diwakilkan pemboleh ubahnya X dan Y adalah 56. Jadi ini bermaksud X tambah Y sama dengan 56. Ini cara pertama. Cara kedua adalah kamu keluarkan maklumat terdahulu. Barulah kamu tentukan apa yang kamu boleh tulis sebagai persamaan linear. Okey, sebagai contoh ni soalan pertama, soalan yang kedua. Jisim Fred, boleh tak cikgu highlight? Jisim Fred adalah M kilogram. Jadi Fred kita tahu sama dengan M kilogram. Fred M kilogram. Okey, kita ada Basri. Okey, jisim Basri adalah N kilogram. Okey, lepas tu dia bagi lagi maklumat. Kita keluar dulu maklumat. Fred sama dengan, Fred adalah 3 kilo lebih. Maksudnya kena tambah dengan Basri. So, berat Fred adalah 3 kilo lebih. 3 tambah berat Basri, N. So, kita boleh tulis berat Fred ini adalah M. Okey, sama dengan berat Basri. Okey, berat Basri ditambah 3 kilo. Jadi, M sama dengan 3 tambah N. Ini adalah persamaan linear yang kita nak bentuk. Jadi kita ada dua pemboleh ubah dalam persamaan linear tersebut. Okey, linear ni. Okey. Dan kamu juga perlu faham situasi. Cikgu tambah lagi satu sebagai contoh perimeter. Kamu faham perimeter adalah, kena faham, ukur keliling satu kawasan. Okey, di sini adalah segi empat tepat. P, Q, panjang, Q lebar. So, P ni ada, Q kita ada 2, P ada 2. Okey.
Jadi kalau ukur relate ni maksudnya perimeter maksudnya 28. Kita tahu nilai dia 28. Okay, berapa P di sini? 2P. Jadi 2P tambah 2Q. Okay, ini pun samalah kamu keluarkan maklumat. Sama seperti yang Fred ni. Jadi yang satu, cara satu kamu tentukan operasi dan kamu tentukan apa keperluan dia. Tambah. Jadi X tambah Y sama dengan 56. Ataupun kamu tentukan maklumat, keluarkan maklumat dan faham situasi tersebut. Dan kamu bina persamaan linear. Okay. Yang ketiga, kamu belajar cara menentukan nilai dua pemboleh ubah. Okay, dengan penyelesaian yang mungkin. Jadi penyelesaian yang mungkin ni adalah yang ketiga untuk hari ni. Okay, 3 perkara kamu belajar hari ni. Penyelesaian yang mungkin ni adalah pilihan. Okay, pemboleh ubah, nilai pemboleh ubah telah ditentukan daripada kamu. Kamu pilih sendiri salah satu pemboleh ubah tu. Sebagai contoh, cikgu pilih X tu nilai X yang pertama. Cikgu dah pilih dah sebagai sifar. Jadi, jika X sebagai sifar, cikgu dah tentukan X sebagai sifar, apa nilai Y cikgu? Jadi, Y sama dengan gantikan nilai X dalam persamaan. Itu sifar. Jadi, kalau X sama dengan sifar, nilai yang cikgu akan dapat Y akan dapat 3. Jadi, jika X sama dengan sifar, Y 3. Jadi, kita tulis balik X sama dengan sifar, Y kita akan dapat 3. Ini penyelesaian yang mungkin. Yang pertama. Okay, ini yang pertama. Okay, kita nak 2. Jadi, kita pilih lagi. Okay, kita boleh pilih lagi. Jika X sama dengan 1. X sama dengan 1, Y saya dapat berapa? Okay, saya ganti Y sama dengan 2 darab 1 tambah 3. Jadi, Y saya akan dapat 2 darab 1, 2 tambah 3, 5. Jadi, jika X sama dengan 1, Y saya akan dapat 5. Jadi, ini adalah penyelesaian yang mungkin. Okay, penyelesaian yang mungkin. 2 penyelesaian yang mungkin. Okay. Okay, kita tengok lagi. Contoh persamaan X tambah Y sama dengan 4. Kamu boleh pilih apa-apa nombor yang kamu nak. Okay, cikgu nak jika X sama dengan 1. Kita buat yang mudah. Jika X sama dengan 1, Y berapa? Jadi, kita gantilah X sebagai 1 tambah dengan persamaan ni. Y sama dengan 4. Jadi, kalau X sama dengan 1, Y sama dengan 4. So, 1 ni di sebelah kanan, kita bawa ke sebelah kiri. 4 tolak 1. Jadi, Y kita akan dapat 3. Jadi, jika X sama dengan 1, Y saya akan dapat 3. Okey, itu mungkin yang pertama. Penyelesaian mungkin yang pertama. Okey, jika X, kita pilih lagi. Jika X sama dengan sifar. Okey. Kamu boleh pilih, tak ikut turutan pun boleh. Okey, jika X sama dengan sifar. Okey, kita ganti X sebagai sifar tambah Y sama dengan 4. Jadi, kita akan dapat Y sama dengan 4. Jadi, X, kalau X sifar, jika X sifar, Y, kita akan dapat 4. So, ni yang kedua. So, ini adalah cara kita menentukan 2 penyelesaian yang mungkin. Okay, penyelesaian yang mungkin adalah pilihan kamu. Kamu tentukan satu pemboleh ubah nilai yang kamu pilih. Okay, di sini cikgu pilih sifar 1. Okay. Boleh tak kamu pilih sebagai nombor yang lain? Boleh. Dan sekiranya equation persamaan itu boleh dapatkan jawapan yang munasabah dan kamu boleh menggunakan pilihan nombor pilihan kamu, nilai pilihan kamu.